Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 6 Mei bersama saya Syahira Izzati Yaakob. Antara paparan hari ini. Tun Dr. Mahathir Mohamad diiktiraf tokoh pemimpin berpengaruh dunia. Juga 41 penumpang maut pesawat Aeroflot terbakar selepas pendaratan cemas. 好像是飞机。Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa yang anda saksikan tadi adalah detik-detik cemas apabila sebuah pesawat penumpang Aeroflot terbakar ketika melakukan pendaratan cemas di Moskow, Rusia. 41 penumpang termasuk 2 kanak-kanak terbunuh, sementara 37 yang lain terselamat dan 11 daripada mereka dilaporkan cedera. Pesawat Sukhoi Superjet 100 itu terbakar ketika melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Sheremetyevo di Moskow. Rakaman menunjukkan bahagian belakang pesawat terbakar. Penumpang penerbangan Su-1492 yang panik kelihatan menggunakan gelosor kecemasan untuk keluar dari pesawat. Menurut kenyataan syarikat penerbangan Aeroflot, pesawat yang dalam penerbangan dari Moskow kepada Murmansk di utara Rusia terpaksa berpatah balik setelah mengalami masalah teknikal. Ia membawa 73 penumpang dan 5 anak kapal. Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari perkhidmatan Flight Radar 24, pesawat itu mengelilingi ruang udara Moskow sebanyak 2 kali sebelum membuat pendaratan kecemasan 30 minit selepas berlepas. Jawatan Kuasa Penyiasatan Rusia melalui kenyataan yang dikeluarkan berkata siasatan sedang dijalankan. Pihaknya juga sedang meneliti sama ada juruterbang telah melanggar peraturan keselamatan udara. Media tempatan melaporkan pesawat itu berkhidmat sejak 2017 dan diselenggara pada April lalu. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tersenarai antara 50 tokoh dunia paling berpengaruh oleh portal antarabangsa Fortune.com. Beliau berada di tangga ke-47 dalam senarai yang turut tergolong dalam kelompok lain termasuk pengasas Microsoft Bill Gates bersama isterinya Melinda yang berada pada kedudukan nombor 1. Menerusi laporan Fortune.com, pada usia 93 tahun, Tun Dr. Mahathir mencipta sejarah apabila kembali menerajui kepimpinan Malaysia. Di era kepimpinannya terdahulu selama 22 tahun, dari 1981 hingga 2003, Malaysia mengalami transformasi cemerlang, terutama dalam konteks pembangunan dan sosioekonomi. Sepanjang tempoh itu juga, Tun Dr. Mahathir memacu kejayaan Malaysia sebagai kuasa ekonomi serantau selain berjaya memimpin negara mendepani beberapa krisis kewangan dunia. Pada pilihan raya umum ke-14 Mei tahun lalu, Tun Dr. Mahathir sekali lagi mengejutkan dunia apabila mengetuai Pakatan Harapan menumbangkan dominasi Barisan Nasional selama 60 tahun. Baik, kesedaran berhubung skandal One Malaysia Development Berhad (1MDB) adalah penting kerana ia menjejaskan rakyat negara ini termasuk rakyat disandarkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, skandal itu telah menjejaskan peruntukan dalam belanjawan negara yang sepatutnya boleh digunakan untuk membangunkan lagi Sabah. Kita dah buka pelajar di Sabah dan juga di Semenanjung. Tidak ada rancangan-rancangan, tapi ada yang berantakan. Apa perancangan di sana di Semenanjung tidak berkaitan dengan apa yang nak dilaksanakan. Mana tak kaitnya? Saya ditanya tadi oleh reporter. Masalah 1MDB, masalah penyelewengan di pusat itu. Kalau tak ada penyelewengan,
Beliau berkata demikian ketika berucap pada ceramah perdana di Kampung Sim Sim Sandakan, Sabah petang semalam. Datuk Seri Dr. Azizah mengulas ceramah oleh bekas Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Ami Mulia di Pulau Berhala semalam yang mengatakan bahawa skandal 1MDB tidak relevan kepada rakyat di Sandakan. Tambahnya lagi, tindakan Tan Sri Pandika itu tidak bertanggungjawab dan rakyat di seluruh negara perlu tahu skandal yang turut mendapat perhatian seluruh dunia. Terdahulu, Timbalan Perdana Menteri yang ditemani Timbalan Ketua Menteri Sabah, Datuk Christina Liu dan calon DAP bagi pilihan raya kecil, Parlimen Sandakan Vivian Wong beramah mesra dengan penduduk sambil meninjau suasana persekitaran kampung yang terletak di tepi laut itu. Cadangan penubuhan Suruhanjaya bebas aduan dan salah laku polis IPCMC bukan untuk mensasarkan mana-mana individu. Sebaliknya, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng berkata ia bagi memastikan agar tidak berlaku sebarang salah guna kuasa oleh segelintir anggota polis di Raja Malaysia. Bukan untuk kenakan sesiapa, bukan untuk kenakan polis, tidak. Jauh daripada itu. Tetapi untuk memastikan bahawa kuasa besar yang diberikan kepada satu institusi penting seperti Polis di Raja Malaysia bolehlah memastikan kalau ada berlaku penyalahgunaan kuasa oleh segelintir daripada pasukan polis, ini tindakan boleh diambil. Itu sahaja. Guan Eng yang juga Menteri Kewangan turut memuji Ketua Polis Negara baru Datuk Seri Abdul Hamid Badur kerana menyokong cadangan penubuhan IPCMC. Suruhanjaya itu adalah sebuah badan bebas yang bakal menggantikan Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan EAIC dan berperanan menerima aduan dan menjalankan siasatan terhadap salah laku polis. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Setiausaha Agung pada persidangan DAP 2019. Baik, Malaysia akan menghantar nota bantahan kepada Vietnam berhubung pencerobohan nelayan mereka di perairan negara. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata, nota bantahan akan dikeluarkan dalam masa terdekat dan kerajaan juga akan meminta penjelasan daripada kedutaan Vietnam. Menurut beliau, dalam kes ceroboh oleh nelayan asing, pihak berkuasa akan mengusir atau menahan bot bergantung kepada perjanjian antara kedua-dua negara. Malaysia juga akan mengikut prosedur ditetapkan. Datuk Saifuddin yang juga anggota Parlimen Indra Mahkota mengulas laporan media kemarin berhubung penahanan dua bot nelayan Vietnam oleh Tentera Laut di Raja Malaysia TLDM di Laut Cina Selatan kerana dipercayai menceroboh perairan Malaysia. Malaysia juga berhasrat mengadakan rundingan mengenai penyerahan semula bot nelayan yang ditahan apabila perkara berkenaan selesai. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama akan meluaskan pembelian hasil pertanian daripada kawasan pedalaman bagi mengurangkan kebergantungan import. Pengerusinya Ishak Ismail berkata, antara usaha itu termasuk kelapa dan buah-buahan yang sekaligus menyelesaikan isu pemasaran hasil pertanian dari pedalaman. Ini kerana katanya petani di pedalaman sebelum ini hanya mampu menjual produk mereka dengan harga yang rendah dan ada yang tidak terjual. Contohnya bekalan kelapa sejak Disember tahun lalu, Fama mengambil bekalan kelapa sebanyak 30 tan dari Sabah untuk menampung permintaan semasa musim perayaan. Tak cukup kita import daripada Indonesia, jadi sekarang kita dah dapat bekalan daripada di Sabah. Itu sebagai satu proses. Kita akan cuba cari lagi di kawasan-kawasan pendalaman. Saya pergi ke Seri Aman di Sarawak. Mengulas lanjut, Ishak berkata usaha itu akan diperluaskan ke kawasan seperti Sik dan Padang Terap bagi membeli labu manis dan manggis. Katanya, buah-buahan itu mendapat permintaan tinggi untuk penghasilan produk makanan dan produk kecantikan. Beliau berkata demikian selepas Majlis Program Bazar Peduli Rakyat di Alor Star dirasmikan oleh Timbalan Menteri Sumber Manusia, Datuk Mahfuz Omar. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menjangkakan laluan basikal baru dari Taman Melati Setapak ke Kampung Baru siap sepenuhnya pada 2020. Pengarah Eksekutif Bahagian Perancangan DBKL, Datuk Muhammad Najib Muhammad berkata, usaha dibuat untuk memberi keselesaan kepada pengguna, khususnya mereka yang beriadah melalui kawasan berkenaan.
Tambahnya, laluan di Sungai Bunus mempunyai jalan teratur yang boleh ditambah baik untuk laluan basikal, berjalan kaki dan beriadah. Oleh itu, jika ingin berbasikal ke tempat kerja sekalipun ia tidak mengambil masa lama, kira-kira 20 minit dari Taman Melati ke Sungai Bunus. Langkah itu membolehkan penduduk mempunyai pilihan untuk ke tempat kerja selain dengan memandu kenderaan. Sekaligus dapat merendahkan penggunaan karbon monoksida dan pada masa sama meningkatkan kesedaran pentingnya menjaga kebersihan sungai. Dalam pada itu, DBKL dengan kerjasama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS turut merancang menjadikan Taman Sungai Bunus sebagai sebahagian daripada Taman Titiwangsa yang dapat menghubungkan terus ke Taman Kejiranan Air Panas Setapak. Sungai berkenaan satu-satunya sungai yang bermula dan berakhir di Kuala Lumpur serta melalui kawasan penempatan. Baik, Presiden Parti Warisan Sabah Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal mengingatkan ahli parti itu tekad membela nasib rakyat dan meneguhkan maruah parti. Nilai itu penting bagi memastikan warisan terus relevan dalam kalangan rakyat dan bukan bergantung kepada jumlah keahliannya. Katanya nilai positif itu termasuk bertanggungjawab, amanah, berdedikasi dan ikhlas berkhidmat kepada rakyat. Mereka juga perlu mengekalkan integriti selain memastikan tidak wujud berpuak-puak semata-mata merebut jawatan dalam parti. Ahli parti turut diingatkan agar tidak terbabit dengan amanah negatif sehingga boleh melemahkan parti. Segala ianya dapat membiak sebagai satu tabiat dan sebagai satu budaya yang tidak akan boleh terhapis dan dia menebar dan dia akan tidak mudah untuk kita elakkan, hakiskan keadaan itu. Jadi baik kita mulakan di permulaan ini peringatan demi peringatan untuk membolehkan supaya parti ini akan sentiasa relevan menjadi pilihan kepada rakyat. Datuk Seri Muhammad Syafiee berkata demikian selepas Perhimpunan Agung Tahunan Parti Warisan di Penampang. Ujarnya, keahlian parti itu kini hampir 300,000 orang di seluruh Sabah. Proses pendaftaran ahli baru serta cawangan juga masih berterusan. Sebanyak 202 karya kartunis Zunar atau nama sebenarnya Zulkifli Anwar Haq dipamerkan di Balai Seni Lukis Pulau Pinang bermula Selasa ini hingga 28 Mei depan. Pameran bertajuk Art of Freedom itu disifatkan sebagai dokumentasi senario politik dalam bentuk humor. Pameran itu adalah pameran solo Zunar yang pertama diadakan di Galeri Seni Visual di negara ini. Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapannya menyifatkan karya Zuna menggambarkan penderitaan yang dilalui beliau ketika zaman pentadbiran Barisan Nasional. Karya kreatif itu turut mempunyai elemen sentimental buat diri serta keluarganya. Ujarnya, pelukis itu mempunyai kepekaan politik mendalam terhadap isu-isu berkaitan dengan rakyat. Jelasnya pemilihan kata-kata, pemahaman rasa dan denyut nadi rakyat mampu digabungkan Zunar dalam satu hasil karya seni yang mudah difahami. Beliau menyarankan balai-balai seni lukis di setiap negeri mencontohi inisiatif Balai Seni Lukis Negeri Pulau Pinang. Kumpulan Sukarelawan Humanitarian Care Malaysia MyCare menyasarkan kutipan sebanyak 3.5 juta ringgit melalui kempen My Ramadan dalam mengagihkan bantuan makanan kepada masyarakat Islam yang kurang bernasib baik di 22 buah negara sepanjang bulan Ramadan dan Syawal tahun ini. Pengerusinya Profesor Madya Dr. Hafizi Muhammad Nur berkata, antara bantuan diperlukan berupa pak makanan serta keperluan asas untuk menjalani ibadah puasa. Sebahagian besar bantuan akan disalurkan kepada rakyat Palestin, Syria serta kamp pelarian di Turki, Lubnan, Yaman, Somalia, etnik Rohingya di Bangladesh dan mangsa gempa bumi di Lombok, Indonesia. Kempen juga dilaksanakan di Malaysia dengan menyasarkan golongan seperti ibu tunggal, anak yatim dan orang kurang upaya. Sejak kempen ini diperkenalkan pada 2010, tumpuan utama MyCare adalah memberi bantuan dan pada peringkat awal, usaha lebih kepada membantu rakyat Palestin. Namun diperluaskan pada tahun 2014 kepada pelarian Syria, Iraq dan pelarian Rohingya. Tahun ini, misi bantuan kemanusiaan ke Somalia bakal disertai oleh penyanyi terkenal tanah air, Faizal Tahir dan MyCare akan menyalurkan sebanyak RM100,000 untuk misi berkenaan. Whenever there is a chance to do something good, you just do it. You shouldn't find an excuse. There is no option for you to not do it.
Like for instance, I was hoping to go to Yemen, but in the end, some complications. Wallahu alam. So I'm going to Somaliland. Bantuan awal makanan telah mula diagih pada pertengahan April lalu dan diteruskan pada minggu kedua Ramadan melalui kerjasama NGO yang terlibat. Really, I'm very honored to be here to be part of this humanitarian touch and to send all these messages of love and peace and harmony and salutation with our Muslim brothers everywhere in many countries, including my beloved country Yemen. I'm very thankful for all Malaysian NGOs and first of all for Malaysian government for all the support. Terdahulu berlangsung majlis pelancaran kempen My Ramadan dan misi kemanusiaan MyCare ke Somalia di ibu negara. Orang ramai yang ingin menyalurkan bantuan projek Ramadan MyCare boleh menghulurkan sumbangan secara dalam talian atau melalui akaun Maybank Islamic Humanitarian Care Malaysia. Besar impaknya. Dolar selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa, pemimpin rejim Israel Benjamin Netanyahu mengancam untuk mempertingkatkan serangan ke atas semenanjung Gaza ketika angka korban melibatkan penduduk Palestin meningkat kepada 10 orang setakat ini. Lebih 90 lagi dilaporkan cedera akibat berdilan bertali arus oleh tentera Zionis sejak Jumaat lalu. Kenyataan biadab itu dibuat oleh Netanyahu selepas mesyuarat tergempar oleh Kabinet Israel semalam. Netanyahu turut mengarahkan pasukan tentera tambahan dan senjata dipertingkatkan di kawasan sempadan. Ketegangan mula meletus pada Jumaat selepas 4 pemuda Palestin maut dalam serangan oleh askar rejim Yahudi. Tentera Zionis mendakwa serangan udara dilancarkan sebagai tindakan balas terhadap 2 anggota tenteranya yang cedera berdekatan sempadan Gaza. Kerajaan Sri Lanka telah menghantar pulang lebih 600 warga asing dalam operasi membanteras pengikut ekstremis berikutan serangan pada perayaan Easter yang lalu. Menurut Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Sri Lanka, kira-kira 200 individu yang dihantar pulang adalah ulama Islam. Tiada maklumat diberikan berhubung lebih 400 individu lain yang telah diusir. Katanya kesemua mereka masuk ke Sri Lanka secara sah namun didapati melanggar tempoh visa. Mereka termasuk warga India, Bangladesh, Maldives dan Pakistan. Raja Thailand Maha Vajiralongkorn memberikan pangkat dan gelaran baru kepada anggota keluarga dirajanya. Ia termasuk bekas isterinya Puteri Soamsawali dan anak-anak dari 3 perkahwinannya. Bagaimanapun dalam upacara itu, kakaknya Puteri Ubul Ratana tidak hadir sejak disisihkan Februari lalu. Ia selepas beliau memecah tradisi keluarga kerana mengumumkan mahu bertanding sebagai Perdana Menteri Thailand. Majlis pertabalan yang berlangsung selama 3 hari itu diadakan selepas lebih 2 tahun kemangkatan ayahandanya Raja Bhumibol Adulyadej. Sekurang-kurangnya 10,000 anggota keselamatan ditempatkan di sekitar istana dengan perbelanjaan kira-kira 1 bilion baht. Besar impaknya. Dolar selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam kewangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sukan perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea memastikan slot beraksi di Liga Juara-Juara Eropah musim hadapan selepas mengesahkan kelompok 4 terbaik Liga musim ini. Walaupun berbaki 1 perlawanan, pasukan kendalian Maurizio Sarri sudah mengumpul 71 mata di tempat ketiga, 4 mata di depan pencabar terdekatnya Arsenal. 2 gol menerusi tandukan oleh Ruben Loftus-Cheek dan David Luiz yang berpunca daripada umpanan Eden Hazard pada awal babak kedua membantu Chelsea merakam kemenangan 3-0 ke atas Watford di Stamford Bridge malam tadi. Kemenangan menyaksikan Chelsea merampas kedudukan ketiga Liga selepas mengumpul 71 mata, berkelebihan 1 mata di atas Tottenham di tangga keempat dan 4 mata mengatasi Arsenal yang hanya seri 1-1 dengan Brighton awal pagi tadi. Sementara itu, harapan Manchester United untuk menamatkan saingan Liga di kedudukan 4 terbaik musnah selepas diikat 1-1 oleh klub tercorot Huddersfield Town. Norwich City menewaskan Aston Villa 2-1 malam tadi untuk mengesahkan status pemenang Liga Kejuaraan.
Norwich yang dikendalikan Daniel Farke bersama Sheffield United yang seri 2-2 menentang Stoke sudah pun mengesahkan slot automatik ke Liga Perdana Inggeris sebelum perlawanan pusingan terakhir musim ini. Sementara derby menyertai Leeds, West Brom dan Villa dalam saingan play-off untuk menentukan salah satu daripada 4 pasukan berada di tempat ketiga dan slot terakhir ke EPL. Acara sukan terus menjadi pilihan utama mengiratkan hubungan baik di kalangan organisasi maupun bersama masyarakat luar. Kali ini giliran kejohanan badminton berpasukan Kelab Media Prima 2019 mengambil tempat sebagai ruang riadah dalam masa sama buruan gelaran skuad terbaik di kalangan staf yang mengambil bahagian. Hampir 100 orang berhimpun menjayakan kejohanan badminton berpasukan Kelab Media Prima baru-baru ini. Diadakan di Kota Damansara, sebanyak 7 pasukan mengambil bahagian dalam saingan yang menggunakan format Liga sepusingan di peringkat awal disusuli aksi separuh akhir dan seterusnya penentuan juara. 6 wakil terdiri daripada pelbagai unit dan bahagian serta jabatan, antaranya berita, kejuruteraan dan program bertarung dalam 3 acara iaitu perseorangan dan beregu lelaki serta beregu campuran. Menambah kemeriahan ialah penyertaan pasukan jemputan iaitu syarikat penyediaan makanan Pokda Catering yang merupakan antara penaja saingan. Kemuncak pertandingan, skuad dari Balai Berita muncul juara meraih hadiah wang tunai RM1,000 selepas menumpaskan pasukan gabungan 1-2-3 2-0 di perlawanan akhir. Dianjurkan Kelab Media Prima dibantu Kelab Sukan Badminton, ianya merupakan acara tahunan yang menjadi platform staf mempamer kehandalan berpasukan. Selain menggalak penglibatan aktif pekerja dalam pelbagai aktiviti merangkumi sosial dan kebajikan. Sekian Buletin Pagi, terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Syahira Izzati Yaakob. Salam hormat dan Assalamualaikum.